tentang isu tentang filem Ayat-Ayat Cinta 2. Karya Karya ini diambil daripada buku novel yang terlaris di Indonesia dan dijadikan sebagai film, dan film ini mendapat banyak tontonan pada tahun 2017. Oke, mari kita perkenalkan diri kita dulu. Saya Nira, Saya Fiza. Saya Syafika. Saya Adina, Saya Nuramina. dan kami dari Sembang Santai. Oke, apa yang kita mau kupas pasal film Ayat Cinta ni? Kami kupas pasal tema dia. Ya, tema dia Tema dia kita lebih isu fobia. Pengorbanan, diskriminasi, tentang konflik identiti, bagaimana seorang muslim itu di dalam, contohlah muslim itu sekelilingnya semua non muslim, jadi dia kena hadapi semua itu sendiri dengan diskriminasi, jadi itu agak mencabar. bagaimana dengan perkenalan watak-watak utama dalam filem Ayat Cinta ni? Ayat Cinta 2, iaitu Fari, watak utama. Seterusnya Huria, watak utama. Sabina ataupun dikenali sebagai Aisyah. Kera, jirannya. Lepas tu Kalau Lucy, ya, Lucy Lucy, kawan ataupun kawan VA. sebagai Fari. Misbah, Misbah. Ada Farhan. Siapa? Bendra. yang Brenda, Bendra. Brenda. Oke. Untuk watak utama Fari ini, dia seorang yang berpegang kepada agama. Dia yang seorang yang bertanggung jawab. Dia sanggup berkorban untuk menegakkan Islam. Dialah yang memperbetulkan semua keadaan. Kalau untuk watak-watak lain, Kalau untuk watak Huria, dia seorang wanita yang kuat, wanitanya matang, dan dia seorang yang sangat menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita. Untuk watak Sabina pula ataupun dikenali sebagai Aisyah, daripada situasi ini kita boleh nampak dia sangat cintakan kepada suaminya dan sanggup berkorban walaupun ia sendiri rasa sakit. Okay, untuk watak Kera ni dia merupakan jiran kepada Fahri, dan Kera ni dia sangat membenci Fahri kerana Fahri ni seorang yang beragama Islam. yang dianggap sebagai teroris. Ya, teroris. Jadi Kera ni dia ni pemain bola, dia berbakat dalam bermain biola. Ya. Lepas tu banyaklah dia punya cabaran kerana orang tidak mempunyai duit, tapi hari ini dia sanggup membantu membayar Kirani. pemain biola dengan dia mengupah guru tanpa pengetahuan Kera tu. Ya, betul. Untuk watak Misbah sebagai sahabat Fahri, dia rakan baik, membantu setia Fahri, dia dengan profesional lah. Kalau macam si Fahri mau buat sesuatu, terus dia macam sebagai teman baik lah, kasih nasihat, betul kamu buat ini benda. ya. Oke, untuk dia punya latar tempat dia macam di Edinburgh. Edinburgh. Ya, di Scotland. Orang buat semua latar tempat tu semua di Barat. ya, di barat. Oke. Seterusnya Mari kita kupas Ya, kupas. isu-isu itu yang kita mau kupaskan dalam podcast kali ini. Yang pertama kita kupas tentang Islamofobia. Ya, Mengisahkan tentang watak Fahri ini yang tinggal di barat, dan walaupun
dia ni seorang yang bijak, sopan, bertanggung jawab dan sangat baik, tapi dia tetap dinampak seorang yang jahat oleh orang barat hanya disebabkan dia adalah seorang Islam. Dan orang menganggap Islam ni adalah teroris. Seterusnya, tuduhan terhadap umat Islam ini sebagai teroris atau pengganas. Dalam film ini dia ni menggambarkan masyarakat barat ini dia mengaitkan Islam dengan keganasan, walaupun tidak semua orang yang beragama Islam itu adalah membawa maksud yang tidak baik lah. Maksudnya macam Kera, dia menganggap Kera dan adiknya Jason tu dia menganggap yang Fahri ni membunuh bapaknya sebab dia beragama Islam. Ya, Jadi itu boleh dia sebagai Islamofobia. Lepas tu lepas tu si Fahri ni dia dipaksa untuk berdebat tentang agama Islam. Jadi sebab mereka betul-betul menganggap yang Islam ni adalah teroris, ya pemusnah, begitulah, yang keganasan Membawa tu kepada keganasan. semua mereka menganggap bahawa orang Islam yang membuat itu, sedangkan sebaliknya. Tidak semua orang itu jahat. Ya, betul. Seterusnya kita fokus dari segi konflik yang berlaku tu, tapi yang membawa kepada kebaikan pula, macam Si Fahri ni kan, dia walaupun dia ni macam semua orang tu menganggap dia jahat, tapi dia tetap berkelakuan baik. Contohnya macam jirannya juga, nenek tu kan anak tirinya tu membuang dia dengan menjual rumah, tapi Fahri ni walaupun jirannya tu berbangsa Yahudi, tapi dia sanggup macam membantu untuk kedamaian. Ya. Maksudnya Islam ni membawa kepada kedamaian. Walaupun dia terpaksa dipukul, dicaci dan dimaki, tapi dia tetap membantu nenek tersebut Ya, tanpa mengira balasan. Gitu. Seterusnya berbalik kepada Kera. Berbalik pada Kera, walaupun si Kera ni dia membenci si Fahri, tapi si Fahri tetap membantu untuk membiayai dia punya kelas violin. Jadi selain itu Jason tu adik kepada Kayla. Jason ni dia mencuri barang-barang di minimarket si Fahri. Ya. Dan walaupun sudah Fahri ketahui hal itu, tapi dia tidak melaporkan polis ataupun membawa kepada pergaduhan, tapi dia sanggup memberikan lagi kepada Jason untuk mengambil barang-barang di minimarket itu untuk tanpa membayar. Jadi maksudnya sini Fahri ini dia membawa kepada kedamaian je. Dia tidak mau ada pergaduhan ataupun macam membezakan bangsa Yahudi dengan Islam. Ya, betul. Jadi si Fahri ni dia mewakili di rumah Muslim moden lah kan. Ya. Walaupun begitu banyak dia harungi, dia dapat seimbangkan identiti itu. Ya, walaupun betul. dia di barat. Betul. Okey, seterusnya Kita kupas pasal berbalik kepada ayat-ayat cinta. Semestinya kita akan mengupas isu-isu cinta. Dalam ni kita nampak cinta seorang Fahri. Walaupun dah bertahun-tahun Aisyah meninggalkan dia di Gaza tanpa ada kabar berita, Ya. tapi dia tetap setia dengan si Aisyah. Walaupun ramai perempuan yang mahukan dia, tapi dia tetap setia sampailah datang Hulia. Hulia pun pada mulanya dia menolak untuk menjaga Aisyah, menjaga hati Aisyah. Tapi sebabkan Disebabkan godaan, dibujuk. godaan dan kasih sayang membuatkan dia macam Terimalah jatuh cinta. Ya, terimalah. Seterusnya kalau pasal cinta ni pula, contohnya si Aisyah, Sabina. Dia sanggup menukar identitinya. Dia sanggup berkorban, Dia menukar sanggup. identitinya untuk kebahagiaan si Fahri itu. Ya, dia tidak mau sudah
berbalik kepada si Fahri sebab dia rasa dirinya ni kurang sempurna. Kurang sempurna. Tak layak sudah. Tak layak sudah. Jadi dia sanggup merosakkan mukanya, tubuh badannya. Hal itu sebab dia tidak mau jadi mangsa kekejaman Yahudi. Jadi dia merosakkan mukanya dan dia rasa dia tidak layak lagi untuk menjadi istri Fahri. Tapi walau macam mana pun si Sabina atau Aisyah ni dia sanggup berkorban. Walaupun cintanya tu tetap ada, dia sanggup berkorban untuk Fahri dan hanya mampu melihat Sabina Hulia tu berkahwin dengan si Fahri. Tapi akhirnya Hulia Dia sedar yang Sabina tu adalah Aisyah. ya, Jadi dia pun sanggup berkorban. Ada yang satu scene tu yang dia sepatutnya si Aisyah yang dibunuh oleh si Iya. ya. si Bahuri. ya. Tetapi dia yang berkorban untuk si Aisyah tu. Ya, last dia kena tikam Ya. dan dia meninggal dunia dan anaknya tu dapat diselamatkan. Tapi dia orang si Ya, dan pindah kan, Ya, pengadahan. dia izinkan si Aisyah untuk menggunakan untuk membentukkan balik muka si Aisyah tu. Daripada cinta ni Daripada film ni kita boleh tengok makna cinta tu macam mana ya. Biasanya si Fahri dia sentiasa Dia sentiasa bersedekah untuk memberikan itu kepada Aisyah sebab dia rasa dia sendiri tidak tahu yang Aisyah tu masih hidup atau sudah meninggal dunia. daripada Aisyah juga kita belajar yang cinta ni tak seharusnya kita miliki. Kita boleh mencintai seseorang melalui doa. ya. Kita doakan yang terbaik, kita doakan kebahagiaannya, itu pun dah cukup membuat kita bahagia. Ya, betul. Seterusnya kita kupas dari Jadi Yang toleransi dalam filem ni juga terdapat sedikit lah teori feminisme, keganasan wanita yang pada scene pertama tu yang seperti si Amina bilang tadi, yang si Aisyah sanggup merosakkan Ya. muka dia tu gara-gara tentera Yahudi tu, orang menggunakan kekerasan terhadap wanita. Ya. Contohnya macam memperkosa, lepas tu orang memukul. dalam kurung wanita. Mana-mana wanita yang ketika berlaku peperangan di Gaza tu mereka akan ambil dan kurung dan menjadikan wanita itu sebagai hamba seks mereka. Jadi itulah yang si Aisyah buat, dia sanggup berkorban demi menjaga maruah dia, menjaga kehormatan dia untuk suami dia. Jadi dia sanggup merosakkan semua mukanya, tubuh badannya supaya tidak disentuh oleh tentera Yahudi. Okey, seterusnya apa lagi yang kita mau kupas? Pengajaran Pengajaran yang dapat kita ambil daripada filem Ayat-Ayat Cinta ni, contohnya menghormati sesama lain. Walaupun berbeza kita berbeza agama, tetapi kita harus menghormati sesama lain dan tidak semua agama-agama tu dia ada jahat. Tidak semua dia jahat, tapi ada yang baik, kebaikan. yang membawa kebaikan begitu. Seterusnya apa yang kita boleh ambil adalah pengajaran yang kita boleh ambil adalah pengorbanan. Kenapa? Pengorbanan Aisyah yang sanggup melihat Fahri dengan dia terkawin depan matanya. Jadi walaupun dia tidak sanggup tapi korban je sebab dia rasa diri dia tu tidak sempurna sudah. Ya, betul. Seterusnya pengajaran yang kamu boleh share? Sifat toleransi sesama agama. Contohnya contoh Fahri lah, walaupun nenek jiran dia tu yang nenek apa namanya, nenek tu dia mau pergi sembahyang ke gereja dorang lah. Walaupun jauh, Walaupun jauh, dia tahu tujuannya, dia tetap hantarkan nenek tu. Jadi macam kita bertoleransi sesama agama, tolong menolong lah. Walaupun dihalang kan oleh bulusi itu, Iya. jauh, kenapa mau hantar? Tapi dia tetap berpegang kepada dia punya prinsip yang dia mau membantu nenek itu untuk pergi sembahyang. iya, Ya. pasti
istrinya walaupun dia dipukul, dihina oleh anak nenek itu sendiri, tapi dia tetap berpendirian teguh untuk membantu sesama sendiri sebagai apa orang bilang kemanusiaan. Betul, kemanusiaan. Kemanusiaan. Okay. Seterusnya ayat cinta 2 ni dia apa? Kita boleh bilang dia banyak membagi kita pengajaran, iktibar. Dia macam Dia sinematografik yang emosi yang membuat kita macam geram. Ya kan gitu. geram, sedih. Ya, sedih mix lah, semua bercampur aduk tuh perasaan tuh. Jadi kita punya macam serius tengok. Ya betul. Sekali ending dia jadi begitu. Tapi endingnya pun dia kira macam pengorbanan Aisyah tuh terbalas. Iya, Maksudnya, terbalas. kan dalam scene pertama tuh Fahri ada cakap yang Aisyah ini tidak dapat melahirkan zuriat, tapi Iya. dengan Fahri berkahwin dengan Hulia dan mendapatkan zuriat, maksudnya Tuhan tuh memberikan orang zuriat juga, maksudnya even walaupun bukan daripada Aisyah. sendiri. Jadi adil lah gitu. Ya. Dia apa ayat cinta 2 ni dia berbeza dengan ayat pertama. Ya, bagi saya lah ayat cinta ni saya rasa dia akan lebih seronok sebab banyak isu-isu yang dalam kupaskan ini berbanding ayat cinta yang kedua. Kalau bagi kamu apa perasaan kamu yang ketika kamu tengok ayat cinta 2 ni kan macam wow begitulah apa perasaan? Pada saya, film ini boleh jadi cermin kepada emosi modern. Sebab dengan watak Fahri pun kita sudah tengok dia seorang yang baik, menolong, prihatin dengan jiran-jiran dia. Ya, Fahri ni dia mengajar kita walau macam mana pun kejamnya orang tu layan kita, betapa bencinya seorang tu, kita perlu balas dengan kebaikan. Ya, Kita betul. perlu tunjukkan akhlak kita yang baik. Jadi ni boleh mencerminkan bagaimana akhlak Islam tu sendiri. Ya betul. Kalau bagi Okay, kalau bagi saya, apa yang saya dapat daripada menonton filem ni, dia memberi pengajaran lah, macam kita walaupun saya mengambil daripada cinta dan kasih sayang lah, macam Aisyah ni dia sanggup berkorban, dan sewaktu perkahwinan tu dia menangis teresak-esak mengingatkan Ya, betul. Fahri, dan tanpa dia sanggup berkorban perasaan dan cinta kepada Fahri itu untuk melihat Fahri itu bahagia. Jadi di sini kita boleh lihat kasih sayang yang sangat utuh dalam filem Ayat Cinta 2 ni. Dia memberi kesedaran dan impak yang positif lah kepada penonton. Ya, bagi saya pula cerita ni bagi pengajaran kepada saya bahawa kehilangan seseorang tu dia bukan penamat untuk kita berhenti berjuang kebaikan, berjuang. Bagi saya, bila saya tengok watak si Fahri yang dia kehilangan si Aisyah, istrinya, saya rasa dia mengajar kita bahawa kehilangan ni bukan alasan untuk kita berhenti berbuat baik, bahkan itu adalah satu permulaan baru untuk kita bangkit dan meneruskan hidup dengan memberi manfaat kepada orang lain lah maksudnya. Walaupun kita ditindas, dihina, diperbuat seperti bukan itulah bukan yang hak-hak sepatutnya, tapi kita mesti berbuat baik sama orang, dan itu adalah bagi saya adalah satu pengajaran yang bagus yang boleh kita ikut, sebab pada akhirnya kita yang mendapat kebaikan itu, kita yang mendapat manfaat Berbalas tersendiri. kepada diri sendiri. Jadi kalau bagi saya banyak nilai-nilai dia, cuma filem ni membuatkan saya terfikir dan merenung. Kalau kita ada pasangan nanti, setia tak ada orang sama kita? Ya. Seperti dalam filem ni. Sampai tengoklah Fahri tu, setia betul. Walaupun ada orang mau dia tetap tolak juga. Tapi saya sedih lah yang empat yang dia kahwin sama si Hulia. Sumpah lah kena. Ya, nenek tu je yang tahu kan. Kan. Jadi di situ ikut sedih lah. Kalau saya pun tengok tu saya rasa marah. Kenapa si Aisyah tidak kasih tahu saya? Iya, rasa tu. Iya. Sedap. Dia sangat berkorban tu. Marah Kalau betul. tersiksa sudah dia.
suka kita berbuat baik seperti yang si Fahri buat tuh. Karena saudara. Ya. Karena Pengorbanan si Aisyah lagi yang sampai berpisah dengan suaminya. ada apa tuh ataupun ada yang berlaku adil ke kita rasa oke kalau orang tidak adil sama kita. Ya, Kita sejak kena pandang begitu. betul. Itu yang membuatkan filem ni bagi saya lah sangat best ditengok walaupun dia agak geram. Ending-ending dia tuh. Ada juga isu pasal Gaza sebenarnya, kecintaan seseorang terhadap saudara kita sesama Islam. Jadi kita bukan kupas pasal cinta sesama pasangan Ya, je, betul. tapi sesama Islam. Ya. Macam Aisyah, dia sanggup untuk pergi ke Gaza ni untuk membantu orang di sana. Ya. Walaupun dia tahu betapa sulitnya, betapa bahayanya orang di Gaza sekarang. Okay, sekarang kita masuk dalam sesi Q&A. Okay. Kamu boleh bagi soalan-soalan. Okay. Kami akan cuba menjawab soalan-soalan anda. Ada soalan, adakah pemilihan lokasi film ini menyokong isu dan message yang coba disampaikan dalam film ini dan kenapa? Okey. Saya dah dulu. Bagi pahaman saya, pemilihan location macam orang mengambil tempat di barat. Jadi di barat ni dia banyak agama, bukan saja agama Islam, tapi agama Yahudi, agama pegangan masing-masing pun banyak di sana. Jadi dalam cerita ni dia cuba menyampaikan Islamfobia tu. Islamfobia tu diskriminasi yang berlaku antara Fahri dengan orang Yahudi. Maksudnya semua penduduk di barat tu menganggap Nama Islam Islam ni adalah teroris. Jadi pemilihan tempat ni dia macam berkait lah dengan apa mesej yang cuba disampaikan. Macam yang kita tahu yang sekarang ni pun masih ada berlaku yang diskriminasi ni, tapi malah makin meningkat lagi. Tapi dalam filem ni dia cuba menjelaskan bahawa walaupun diskriminasi ni berlaku, Fahri akan tetap terus tetap membuat baik. Saya harap saya punya jawapan tu menjawab. Maksudnya ni walaupun kita berlainan agama tetapi kita mesti dan harus berbuat baik kepada agama itu sendiri. Seperti yang kita lihat di negara-negara barat sekarang sangat tinggi dorang punya Islamfobia tu, dorang merasakan yang kita ni adalah teroris. Tapi dalam filem ni mereka berani mengangkat isu-isu tersebut untuk menyampaikan mesej kepada semua penonton yang melihat filem Ayat-Ayat Cinta ni. Terusnya soalan, Kenapa sudut pandang filem ini daripada watak utama seorang lelaki? Padahal filem ini cuba mengangkat isu penindasan wanita. Sebab bagi saya untuk melihat perspektif macam mana seorang lelaki tu memperlakukan seorang wanita. Dia cuba mengangkat wanita tu setinggi-tinggi yang macam Islam tu mengajarkan kita supaya mengangkat perempuan sebagai dia macam menghargai perempuan, walaupun dalam filem ni orang barat tu dia tidak menghargai perempuan, malah memukul, menindas. Jadi dalam filem ni mereka cuba untuk walaupun watak utamanya lelaki, tapi lelaki tu yang mengangkat wanita, darjat wanita tu. Seterusnya Ini soalan lain daripada kawan-kawan di sana. lepas tu kenapa lelaki yang menjadi watak utama ni, sebab tengoklah zaman sekarang lelaki macam mana. Beri contoh lah. Ya, contohnya zaman sekarang lah. Kebanyakannya tidak
semua lelaki, tapi hampir semua lelaki, banyak kes-kes yang kaki pukul, suami dipukul oleh istri dipukul oleh suami gitu. Jadi tengoklah filem ni, tengoklah macam mana seorang lelaki cuba mengangkat darjah wanita. Walaupun bukan keluarga. Ya. Maksudnya dia mengangkat semua darjat wanita walaupun berlainan kaum, bangsa, jadi tapi dia tetap berjuang sebagai seorang lelaki yang prihatin. Ya betul. Lebih jauh-jauh tengok apa artis Malaysia. Ya, Baru betul. kahwin setahun tiba-tiba berita terkini si Anu sudah bercerai. Banyak yang tercerai sekarang. Tapi banyak juga yang kahwin. Iya. Tapi cepat juga bercerai. Susah mencari lelaki macam Fahri setia. Ya. Tapi Okey. godaan tu tetap ada. Ya betul. Jadi tengoklah filem ni. Ya. Ya, filem ni sangat best. Okey. Okey, itu sudah. Itu saja daripada kami. Okey, jadi penutup ulasan lah, boleh beri ulasan lah tentang filem ni, apa yang kamu, itulah sebagai kita punya penutup podcast kita pada hari ini. Okey, bermula dari Saya. Okey, kalau ulasan yang saya tak boleh simpulkan daripada cerita Ayat dan Cinta 2 ni, tetaplah kita mengangkat agama Islam ni sebagai agama yang damai tanpa berlakunya pergaduhan atau apa-apa, dan menghormati orang lain itu sangat-sangat mulia. Jadi marilah kita menghormati sesama sendiri walaupun berlainan agama. Okey, itu saja saya rasanya. Seterusnya. Ulasan daripada saya pula, kan kita tengok si Fahri ni kan nampak macam semua dia ada duit, dia ada kerjaya, dia ada segala-galanya. Walaupun dia nampak bahagia, tapi kita tak tahu apa yang dia alami sekarang. Jadi kesimpulannya, walaupun kita nampak orang tu sedang bahagiakan, ketawa gembira, tak semestinya dia betul-betul gembira. Ada juga kesedihan yang diletak di hatinya, pendam. Seterusnya film ni yang saya suka sinematografi je. Dia sinematografi dia indah. Dia mempunyai nilai moral dan realisme, semualah begitu. Jadi dia menimbulkan emosi kita semua. Itu saja. Dari saya, film ini boleh jadi sebuah refleksi yang mendalam tentang keimanan, pengorbanan dan juga kemanusiaan sesama agama. Okey, bagi saya pula Ayat dan Cinta 2 ni dia bukan sekadar untuk kita, bukan sekadar filem yang mengajar kita cinta, tapi ia adalah cerminan kepada perjuangan hidup, iman dan erti sebenar kasih sayang dalam acuan Islam ni lah. Bagi saya juga dia banyak mengajar kita bahawa cinta sejati ini hanya tentang memiliki, tetapi tentang memberi, mendoakan dan bersabar, bahawa dalam ujian dan kehilangan ni ada ruang untuk kita menjadi lebih kuat dan lebih dekat dengan Tuhan. So semoga apa yang kita bincangkan hari ini dia memberi inspirasi kepada kita semua, untuk lebih bersabar, lebih tenang dan hidup dengan lebih bermakna, berdamai dengan sesama orang dan memberi Manfaat kepada orang lain. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami. Jangan lupa untuk terus menyebarkan cinta yang diberkati. Subscribe. Bukan sekadar dalam kata tapi juga dalam tindakan anda semua. Ya, jangan lupa untuk kalau berkelapangan tu silalah menonton filem Ayat-Ayat Cinta 2 ni. Ayat-ayat cinta ni tak semestinya cinta. Ya. Ayat-ayat cinta. Ayat di bawah dia huraian cinta. Ya. Tidak semestinya cinta saja. Ya. Okey, itu saya daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.